يا رب قد غفلنا وكل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله. Sambungan kita masih lagi dalam bab sabar menghadapi musibah. Sa'id bin al-Musayyab daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya baik dua serangkainya dan alangkah baiknya tambahannya dua serangkai yaitu salawat dan rahmat, sedang tambahannya ialah hidayah. Ketika matinya Ibrahim putra Rasulullah SAW, menangislah Rasulullah SAW dan mencucur air matanya. Maka ditegur oleh Abdurrahman, ya Rasulullah, tidakkah engkau telah melarang menangis? Jawab Nabi SAW, tidak, tetapi saya dilarang mengintip dan menyanyi. Dan dua suara yang bodoh yang bacur juga dilarang mencakar engkau, mengoyak baju, mengintip-intip syaitan, dan suara nyanyi kerana semata-mata main-main dan seruling syaitan. Tetapi ini air mata rahmat yang diletakkan Tuhan dalam hati hamba-hamba yang belas kasih. Dan siapa yang tidak memberi rahmat tidak mendapat rahmat. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-qalbu yahzan wal 'ainu tamat tada'u wa la kulla. Maka Allah Ta'ala, hati itu merasa duka dan mata berlinang air mata, tetapi tidak menandakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sambungan kita dalam bab masih lagi sabar menghadapi musibah. Jadi kata Sa'id al-Musayyab daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguhnya baik dua serangkai dan alangkah baiknya tambahan dua serangkai, yaitu salawat dan rahmat, dan tambahannya adalah hidayah. Jadi apabila kita ditimpa Allah dengan musibah, maka perkataan yang sebaik-baik, yang seelok-elok ialah kita berselawat ke atas Nabi dan mengucapkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita merasakan tambahan kita mendapat hidayah daripada Allah. Sebab itu yang disebut dalam apa yang telah saya katakan dalam kuliah yang telah lepas, bahawasanya apabila menerima musibah itu Allah mengajarkan kita dengan satu kalimah, dengan ayat yang suci daripada firman Allah. Jadi dengan menyebut kalimah tarji', yaitu kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita akan diberikan Allah ganjaran pahala. Kemudian kita pula akan mendapat rasa ketenangan. Kita rasa tenang oleh kerana kita mengingatkan kepada firman Allah dengan kalimat itu, bahawa kita daripada Allah datang kepada Allah jua kita kembali. Tak ada satu pun makhluk yang akan kekal, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kalimah yang boleh menenangkan keadaan. Sehingga kan kita dah sebut juga dalam kitab ini pada kuliah yang terlalu, dikatakan apabila kita teringat
pada anak kematian anak kita yang mungkin dah lama kadang-kadang tak ingat juga. Masa disuruh sebut kalimah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk mengembalikan balik ketenangan, agar kita tak kata dihanyut dengan khayalan yang tak baik. Jadi kalau kita berlayan perasaan, kemungkinan akan mari benda yang tak elok, lalu boleh merosakkan segi iman kita kepada Allah. Itu bahaya. Mungkin kita bersangka benda-benda tak elok dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini boleh mencacat cederakan kita dari masalah keimanan kepada Allah. Jadi kita bila sebut kalimah itu, maka satu ketenangan yang kita perolehi ialah dikata dengan kita tadi kata Sa'id al-Musayyab yang ambil daripada Umar bin Khattab, maka kita disuruh dua serangkai, iaitu selawat dan rahmat daripada Allah, dan tambahannya ialah hidayah daripada Allah. Jadi mudah-mudahan kita dalam kategori doa yang macam itu nanti diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, diceritakan ketika kewafatan anak putra ataupun anak laki-laki Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi menangis, keluar air mata. Jadi sahabat Abdul Rahman kata, ya Rasulullah, tidakkah engkau telah melarang menangis? Dia kata, Nabi kata dia bukan menangis. Dilarang ialah kita dilarang jangan menyanyi, jangan berteriak-teriak, jangan kita memekik-mekik, jangan kita juga mencakar-cakar muka, merobek-robek atau mengoyakkan baju, merintih-rintih. Ini yang tak boleh. Jadi hak keluar air mata ni Nabi kata tak apa, itu perkara biasa. Takkan sampai kesedihan telah dapat dirasai, maka mengalirlah air mata. Tapi yang Nabi tak bagi ini kata menjawab pertanyaan Abdul Rahman. Nabi kata nak koyak baju, nak tarik rambut, nyanyi-nyanyi macam orang yang bukan Islam tu kan. Dia nak bunyi mayat dia tunggu sampai 3 hari. Panggil Tok Sami mari bertekuk nyanyi depan rumah tu kan. Kita Islam tak boleh, benda tu haram kan. Ambil tin, ketuk tin, tiup dah, itu tak boleh lah, benda haram. Jadi soal menimpa musibah ni, siapa pun terasa sedih nak membayangkan Nabi seorang Rasul Allah, maka dia pun dilihat mata dekat tu lah. Ada lebih jangan dibuat sampai kita nak koyak baju, sampai nak berborong, sampai nak bergabung, tak makan, tak minum, menjadi orang gila, tak boleh. Benda yang Nabi tak suruh. Jadi ambil peristiwa ni bahawa Rasulullah tetap juga dalam keadaan sedih dengan menitik air mata, tetap keluar air mata. Itu dikatakan pada rahmat Allah dengan keluar air mata itu rasa juga sedih dan hibur. Pada Nabi kata hati Tuhan dalam keadaan itu dilarang kita buat perkara tadi kerana semata-mata main-main ataupun seruling syaitan dari air mata itu merupakan rahmat. Nabi nangis itu keluar air mata itu rahmat. Lain daripada itu jangan ditegak oleh Rasulullah SAW. Jadi kata Nabi pula, barang siapa yang tidak dirahmat tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni kena ada sifat belah kasih. Belah kasih pada anak-anak itu adalah rahmat daripada Allah. Jadi kita belah kasih, sayang pada anak-anak. Tapi sayang kita pun Allah yang menunjukkan bahawasanya kasih sayang Tuhan bagi sementara saja, yang kekal kita sampai di akhirat. Jadi kita kena pelihara yang itu supaya kita ingat ini dan rahmat Allah. Allah bagi pinjam buat sementara, kasih sayang buat sementara, kemudian tu Allah ambil balik. Dan begitu juga kita pun akan diambil juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya akan menghadapi perkara yang sama. Maka sebab itu dikata rahmat belah kasih
yang mempunyai daripada Allah SWT. Jadi siapa yang tak ada rasa rahmat, tak ada rasa ni, maka dia tak akan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Lalu Nabi kata juga, hati berasa duka. Nabi bersabda, hati berasa duka dan mata berlinang air mata, tetapi tidak mengatakan sesuatu yang memurkakan Allah Ta'ala. Yang tu boleh, maknanya bolehlah kita nak keluar mata sedih tu, ya, tiba kita dengan kematian anak. Jadi jangan lebih daripada itu. Jangan kita mengeluarkan kata-kata cercaan, penghinaan, maki hamun, kalau yang tak dituliskan di dalam, ataupun kita menarik baju koyak, baju tarik rambut, benda-benda semua di dalam. Jadi itu, kan? Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata pula, Inna Allah rafa'a ankum al-khata'a wal-nisyan wa ma ukrihu alaihi wa ma la tutiquna wa uhilla lakum fi halin ضرورة أشياء مما حرم عليكم وأعطاكم خمسا أعطاكم الدنيا فضلا وسألكموها قرضا فما أعطيتموه منها طيبا إلى أنفسكم جعل لكم تضعيف من 10 إلى 700 إلى ما لا يحصيه الطير والسالي أخذا منكم كرها فأحسبتم وصبرتم ثم جعل لكم به الصلاة والرحمة بقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والسادس لئن شكرتم لأزيدنكم والرابع لو شاء أمسيكم حتى تبلغ ذنوبكم الكفر ثم تاب فأنه يتوب عليه ويحبه حيث قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والخامس لو أعطى جبريل وميكائيل ما أعطاهم لكان قد أجر زادها لهما فقالوا ادعوني أستجب لكم. Hadisnya agak panjang, kan? Disebut sesungguhnya Allah memaafkan kamu dalam kekeliruan dan kealpaan, dan yang dipaksakan kepada kamu, dan apa yang kamu tidak kuat melaksanakan, dan dihalalkan kepada kamu dalam keadaan darurat, apa-apa yang telah diharamkan ke atas kamu, dan telah memberi kepada kamu 5. Yang pertama, memberi kepada kamu kekayaan daripada kurniaannya, kurniaan Allah. Kemudian Allah meminjam daripada kamu, maka kamu yang berikan suka hati, berikan dengan suka hati, dilipat gandakan kepada kamu daripada 10 sampai 700, bahkan sampai tidak dapat dihitung. Yang kedua, mengambil daripada kamu paksa, tetapi kamu reda dan sabar, maka Allah memberi kepada kamu selawat dan rahmat. Jika kamu syukur, maka akan ditambah. Dan keempat, andaikan kamu berbuat dosa sehingga kafir, kemudian taubat kepada Allah, maka Allah tetap akan memaafkan dan mencintai kamu. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi yuhibbu taubat bina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sebut dalam ayat itu, Allah kata inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang taubat dan suka kepada orang-orang yang bersuci. Dan yang akhir, yang kelima, andai kata Jibril dan Mikail diberi sebagaimana yang diberi kepada kamu, dan saya mereka berasa sudah pun luar biasa mendapat pemberian itu, iaitu dia mendapatkan ud'uni astajib lakum, mintalah kepada kamu kepadaku, dan saya akan terima permintaan kamu. Ini hadis berkata Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri. Jadi kata ulama yang terkenal, ini bukan Hasan Basri kita ni, Hasan Basri ulama ni. Ini yang Hasan Basri ni kau bensin.
Ini Hasan Basri, ulama yang terkenal, yang mana dia berkata kepada kita, sesungguhnya Allah memaafkan kamu dalam kekeliruan dan kealpaan, dan dipaksa kepada kamu, dan apa yang kamu tidak kuat melaksanakan dihalalkan kepada kamu dalam keadaan darurat, apa-apa yang telah diharamkan atas kamu, dan telah memberi kepada kamu 5. Jadi yang pertama, memberi kepada kamu kekayaan daripada kurniaannya, kemudian Allah meminjam dari kamu, maka yang kamu berikan dengan suka hati dilipat gandakan kepada kamu dari 10 sampai 700, bahkan sampai tidak dapat dihitung. Allah Ta'ala memberi kita dengan nikmat kekayaan. Jadi bila kekayaan yang Tuhan bagi itu tuan-tuan, semua adalah pinjaman belaka. Menjadi hakikat itulah bagi orang yang beriman kepada Allah. Apabila diterima kekayaan, nikmat daripada Allah, maka dia tak akan sombong. Jadi kalau kita mendapat nikmat kekayaan Allah, menjadi hamba Allah yang sombong ni, ini orang yang tidak beriman. Orang beriman dia tak sombong, sebab itu daripada Allah. Dengan kurniaan Allah tadi, digunakan kekayaan dia untuk melaksanakan segala kebajikan yang dituntut oleh Allah kepada orang-orang macam ini. Maka dia akan menjadi orang yang lebih banyak melakukan kebajikan dengan dikurniakan harta kekayaan, maka dikurniakan pula diberi kepada orang lain bagi dapat merasakan sama. Sebab Tuhan pinjam kat kita, bukan Tuhan bagi kita. Jadi sebab itu dibelanjakan hartanya pada jalan Allah. Maka yang kamu berikan dengan suka hati dilipat gandakan. Itu maknanya kita kalau kita bagi daripada harta itu, daripada 70 sampai 700 sampai tak dapat nak dihitung, kata Hasan Al-Basri. Orang yang banyak sumbang dan harta kekayaan jalan Allah ni, bahkan tak dapat nak dihitung banyaknya, Allah gandakan pahala. Dia tak terlebut. Itu kita kena faham. Semua itu Tuhan pinjam, Tuhan bagi kat kita sementara, Tuhan bagi nikmat, maka kita pun guna nikmat buat jalan Allah kepada kita. Allah akan melipat gandakan kepada kamu, maka yang kamu berikan dengan suka hati itu dilipat ganda kepada kamu daripada 10 sampai 700, bahkan sampai tidak dapat dihitung, kata Hasan Al-Basri. Yang kedua, mengambil daripada kamu paksa tetapi kamu rela dan sabar, maka Allah memberi kepada kamu selamat dan rahmat. Apa dia ni? Kematian. Kita cerita tadi lah. Itu kata Sa'id Al-Musayyab daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mengambil 2 rangkaian, iaitu selawat dan rahmat, iaitu mati. Itu yang dikata Hasan Basri, mengambil daripada kamu paksa tapi kamu rela dan sabar. Allah ambil nyawa. Mana kita boleh tentu pada masa mana berlaku? Kita suka ke tak suka apa benda tetap berlaku, wajib berlaku. Itu kata Hasan Basri, perkara yang tetap yang terpaksa, tapi kita rela dan sabar. Nak boleh tahan, nak tunggu sekejap, nak ambil sembahyang, tunggu sekejap, ada Tuhan tak datang sampai masa yang ini. Kita dah makan minum elok-elok, sama-sama minum. Kawan kita mari sembahyang Jumaat, dia masuk pintu depan dan masuk pintu belakang, kan? Lalu masuk sama-sama. Hari itu dia masuk pintu depan, masuk pintu belakang. Dia boleh jauh angkat tangan gitu. Kita pun angkat tangan. Keluar Jumaat pun dia beralih angkat tangan, semua angkat tangan. Balik sampai rumah, nak buka baju tak sempat, kawan telefon. Dia kata kawan kita dah jatuh lah. Terus ke ICU, layak. Masuk sana seminggu, terus kembali ke rahmatullah. Darah dipecah, terlampau tinggi darah dipecah, masuk dalam otak. Kata doktor, terlampau tinggi darah. Yang darah tinggi. Yang kawan kita ni pula sama-sama nak makan,
meninggal kat meja makan. Tak sempat makan, order laksa, nak laksa Penang kan. Tuan kedai baru dah potong daun, potong cang-cang nak bubuk, dia dah meninggal, tak sempat makan laksa. Itulah ketentuan Allah. Kita mau tak mau tetap kena terima. Itu kenyataan. Itu kata Hasan Basri, paksa Allah ambil, kita kena rela dan sabar. Ini semua kehendak Allah. Jadi itulah kita kena salawat dan rahmat kepada Allah. Yang ketiga, jika kamu syukur maka akan ditambah. Itu dengan firman Allah dikatakan, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah tambah-tambahkan lagi baginya. Dan barang siapa kufur dengan Allah, inna adzabi lasyadid, Allah memberikan azab yang pedih. Jadi kita ini semua bersyukur kepada Allah. Jangan kita jadi manusia yang kufur kepada Allah. Kufur ni banyak, kufur nikmat. Tuhan bagi harta kekayaan, kita jadi jahat. Dengan harta kita berkoyak-koyak melakukan kemaksiatan. Tuhan turunkan azab. Inna azabi lasyadid, Allah berikan azab yang amat pedih. Macam dicerita di dunia ada orang Arab yang kaya, tak boleh dengan kusyuki. Orang Arab jutawan kaya, buat di sana dan dapat berkoyak-koyak dengan harta kekayaannya, seronok. Akhirnya mati dengan kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak disuruh macam tu. Maka dengan harta kekayaan yang amat Tuhan bagi itu, maka dibelanjakan pada jalan yang Allah Taala redha. Itu peringatan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita hendaklah jadi orang yang bersyukur di atas nikmat yang Allah Taala bagi. Allah akan tambahkan kepada kita. Yang keempat, andai kata kamu berbuat dosa sehingga kafir, kemudian taubatlah kepada Allah, maka Allah tetap akan memaafkan bagi kamu. Maka turunlah ayat Allah menyatakan kepada kita dalam perkara itu yang dirujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini para ulama gunakan dalam dua. Satu untuk menyucikan anggota yang zahir, dan satu lagi juga untuk menyuci anggota kita yang batin. Jadi ulama fiqh memakai yang ini, ulama tasawuf memakai yang ini. Dia kata pembersihan itu membersihkan pada dua. Kita mengambil air sembahyang, membersihkan anggota kita yang zahir. Kita nak bertaubat, yang tu dalam bab bersih dalam anggota kita dalaman. Yang itu digunakan yuhibbut tawwabin. Jadi kita nak bersih dalam, kita nak bertaubat, bukan boleh ambil benda cuci masuk. Boleh tak? Kita kata nak bersih, ambil pelorok telan, pakai mampu kita. Nak cuci di dalam ni kena bertaubat kepada Allah. Nak cuci di luar ni boleh lah, pakai baju kotor kena ni, basuh guna sabun tak keluar pun pelorok tak? Nak bersih. Jadi bab taharah ada dua. Taharah pada zahir, taharah pada batin. Jadi nak bercuci dalam bab ni, dia kata bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita buat dosa sehingga kafir pun, kemudian taubat kepada Allah, maka Allah tetap akan memaafkan dan mencintai kamu. Allah besar kasih sayang kepada orang yang bersih. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat sayang kasih kepada orang yang bersih, yang menyucikan diri dia. Jadi bila kita bersihkan diri kita, cucikan diri kita, maka kita diberikan orang yang dikasihi oleh Allah. Allah sayang. Waktu kita bertaubat ni, kata Imam Ghazali, wajib.
wajib bertaubat. Itu dalil dalam Quran, bukan benda sunat, bukan benda harus. Sembahyang sunatlah, sunat taubat. Nah, bertaubat itu wajib. Dengan kata sunat, sembahyang itu sunat. Belum kita tidur ke, nak tidur, sembahyang 2 rakaat, sunat taubat, minta ampun dengan Allah. Pokok kita mati dalam tidur, gitu. Kan? Jadi sebelum nak tidur tu ambil sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat taubat, mohon ampun kepada Allah. Seandainya Allah ambil nyawa kita, kita dah bersedia dan mohon keampunan sebelum kita tidur. Jadi sebab tidur tu sebahagian daripada mati. Khilaf ulama kata roh kita sebahagian dah keluar, kata ulama roh kita dah keluar semua, yang kata berada di kawasan di luar ni. Wallahu a'lam. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Jadi kita terima pandangan salah ulama tu. Oleh kerana Tuhan tu Maha berkuasa. Jika dia keluar semua nak kubur balik pun, ada siapa nak boleh kacau dia. Tuhan nak ambil separuh, tinggal separuh, hak dia. Tuhan nak keluar letak kat hidung, kat mulut, hak dia. Itu kita kata innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Baca kata Syekh Imam Ibn Taymiyah, semua tu terletak pada dalil Allah, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Apa pun Tuhan boleh buat. Tuhan nak tarik keluar semua, kan, masa kita itu. Pada dekat-dekat nanti Tuhan masuk balik kita sedar lagi. Itu yang Nabi ajar kita. Tersedar kita bangkit daripada tidur. Nabi suruh baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Itu memuji Allah, segala puji-pujian bagi Allah yang menghidupkan kita semula yang telah kita mati tadi ini. Dibangkitkan kita pada pagi ini, alhamdulillah. Kita bangkit terus, tak ada apa dah. Jangan lupa nak makan pun lupa baca bismillah. Habis setelah tu dah berojok ni kita. Bukannya teruk pun nak baca doa tu banyak-banyak, bismillah pun tak sempat. Dah makan sampai 2 pinggan baru teringat tak bismillah. Dia kata tak apa, boleh baca, ada lagi doa, baca. Itulah kelalaian kita. Jadi bangkit itu, maka kita dengan baca doa yang Nabi ajar. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita semula, yang telah Allah mematikan kita, dibangkit semula di pagi-pagi ini, alhamdulillah. Jadi itulah. Maka kita bila berbuat dosa dalam keadaan sehingga kafir pun, kata Hasan Al-Basri, kemudian bertaubat, maka Allah tetap memaafkan dan mencintai kamu. Jadi itulah dalil yang Allah kata, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih sayang kepada orang yang bertaubat. Allah kasih sayang, Allah cinta kepada orang yang bersih, yang suci. Jadi kita ni nak bersih, waktu para ulama fiqh, kan, ulama fiqh dituntutkan kita ni mengambil wudu, sentiasa berwudu. Sebab bila kita berwudu, berada dalam keadaan kita bersih. Bila kita tanpa wudu, kita dalam keadaan berhadas kecil. Jadi bila kita ambil sembahyang, kita bersih. Allah sayang. Kita kena nak sembahyang baru ambil, lagi tak sembahyang tak ambil. Dalam kitab Tarbiyah Al-Walad fi Islamiyah, karangan almarhum Syekh Abdullah Nasir Alwan, dia mengatakan merujuk kepada hadis Nabi suruh ambil air sembahyang ketika kita nak makan. Nabi kata nak berkatkan makan minum kamu tu, nak masuk dalam tubuh dari terjadi daging darah kita. Nak dapat keberkatan, ambil air sembahyang sebelum kita makan. Tuhan sayang. Allah Tuhan tak nak Tuhan kasih ke kita, sayang ke kita, sentiasa berwudu. Kan yang berat sangat, bukan yang payah sangat. Dengan isteri Nabi pun Nabi sebut, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata selalulah dibasahkan muka kamu dengan air, basuh dengan air. Makna basuh dengan air, dengan kita berwudu.
Jadi kita pun, tuan-tuan boleh rasa tak? Kita dengan ada air sembahyang dengan tak ada air sembahyang, kita rasa apa? Kan? Kita rasa ketenangan dan keselesaan dalam hidup kita berwuduk. Cuba kita tak ada air sembahyang, rasa nikmat, rasa gelisah, rasa apa tak kenal kan? Tapi bila kita ada wuduk, ada satu ketenangan dalam diri kita. Cuba kita amalkan hidup macam tu. Lepas tu saya mengaji di pondok dulu. Dia habis air sembahyang, dia balik ambil. Rumah dia dekat. Kalau dia setiap dia bunyi enjin motor dia tu, dia balik ambil sembahyang. Faham tak? Kadang-kadang dia mari nak mengajar kita tu, dia patah balik. Dia letak kitab dia sekejap, balik ambil sembahyang. Lepas tu baru mengajar kita. Habis mengajar kita pula, balik ambil sembahyang. Mari sembahyang jemaah kita di pondok. Hari-hari macam tu. Sampailah di saat terakhir sebelum dia mati, saya jumpa dengan dia. Muka dia masih tetap berseri dan cantik lagi, walaupun usia 80. Cergas, ingatan kuat, mata terang, semua. Dia balik daripada umrah, sesak nafas dekat KLIA. Turun masuk kat dia menunggu tu, sesak nafas. Jadi orang usul masuk hospital, meninggal di hospital. Mudah, meninggal mudah. Balik jemaah umrah, dia buat package umrah haji. Jadi gitu. Jadi amalan hidupnya jasa dia. Jadi kita dengan hikmah mengambil sembahyang banyak. Nanti sila lihat dalam fadilat ni dalam kitab Bimbingan Mukmin jilid yang pertama, karangan Imam Al-Ghazali. Jangan tengok berita harian. Tengok berita harian pesan tak cukup. Tengok dalam kitab Bimbingan Mukmin ada kelebihan solat, kelebihan wudu. Cara ringkas dicerita dalam kitab Bimbingan Mukmin. Jadi bila kita berwuduk ni, Tuhan sayang nak bersih di dalam dosa-dosa kita, nak bersihkan segala kekotoran dosa-dosa kita yang terpalit dengan dosa dan noda, kita kena bertaubat. Taubatan nasuha. Kita tak boleh nafikan kita ni banyak dosa dengan ibu bapa kita, dosa dengan kawan rakan kita, dosa dengan guru kita, dosa dengan jiran-jiran tetangga kita, dosa dengan adik-adik kita, dosa dengan isteri kita, dosa dengan anak-anak kita. Allah, dosa banyak. Jadi nak bersih tu dengan cara kita bertaubat. Syarat-syarat taubat sila tengok di dalam kitab Minhajul Abidin. Macam mana kita nak bertaubat, macam mana syarat-syarat taubat, apa kalau kita tersebut tentang taubat ini. Adakah kita hanya kita mengaku bertaubat kepada Allah, cukup kata-kata? Ini kita ni. Dia kata aku bertaubat, tak buat dah, cukup kata-kata. Dia bukan macam tu. Dia kena ada syarat-syarat taubat. Nak mencampaikan syarat, kata taubat nasuha, ada syarat-syarat. Ini kita kena rujuk dalam kitab Minhajul Abidin. Di sana diurai secara terperinci terdapat taubat. Dalam kitab kita ni akan sampai insya-Allah. Jadi itu nak bersihkan diri kita daripada dosa dan noda yang terpalit dan tercemar dengan dosa dan noda. Dia suruh kita bertaubat kepada Allah. Yang kelima, andaikan Jibril dan Mikail diberi sebagaimana yang diberi kepada kamu, nescaya mereka berasa sudah luar biasa mendapat pemberian itu, iaitulah apa dia? Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala suruh mintalah kepadaku, nescaya aku terima permintaan kamu. Allah berfirman. Itu kata Hasan Al-Basri, seandainya malaikat Jibril dan Mikail diberi sebagaimana diberi kepada kamu ni, nescaya sudah luar biasa mendapat pemberian itu. Ni pemberian yang cukup istimewa.
Dan kita ni disuruh minta, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku bagi. Jangan minta kat lain. Pergi minta dekat tokong, pergi minta dekat apa. Ada orang kita ni, anak dia sakit, pergi masuk dalam lubang batu Tok Sami tu, minta kat Tok Sami. Astagfirullah. Dah tak ada arah dah. Tak tahan menanggung derita anak dia sakit. Takkan sampai sanggup menjumpa Tok Sami kot. Kita ada Tuhan, Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala. Kan? Ini perkara-perkara ni lah kita terlampau dah, tak boleh nak kawal. Dah sampai peringkat kita dah lupa kepada Allah. Astagfirullah. Nah, ingat semua itu adalah merupakan ujian, musibah yang Allah timpa. Maka kita itulah kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia mari ketenangan tu, kita ingat Allah. Bila ingat Allah, tak akan berlaku perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah, yang boleh merosakkan ibadat kita, yang tidak boleh mendatangkan dosa lagi pada kita dah. Kita tak buat benda-benda hak tak elok. Jadi kita bila kena macam tu, ujian Allah. Biasalah kita sakit ni, apa pun kita munajat, mintalah kepada Allah. Di waktu-waktu pagi, doa kita mustajab. Dan waktu pagi sebelum fajar, sebelum datangnya subuh, sebelum terbit fajar subuh tu, kita baca Quran, minta kepada Allah. Sembahyang hajat, minta kepada Allah. Ijabah. Mudah-mudahan kita tidak terkeluar daripada perkara-perkara yang tak disuruh ataupun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena ingat. Dia mari ujian sampai kita menggelabah, sampai kita tak ada arah. Sanggup kita melakukan benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Apa pun minta dekat Tuhan. Itu yang kita gunakan kaedah sembahyang hajat. Sembahyang hajat tu kan takkan nak minta saja. Jadi kita sembahyang 2 rakaat, minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Apa pun Allah kata, ud'uni astajib lakum, minta aku bagi kepada kamu. Itulah 5 perkara yang disebut oleh Hasan Al-Basri untuk menjadikan bimbingan pedoman kepada kita agar kita tidak membawa kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadat dan akidah kita kepada Allah. Pelihara pada. Baik, kemudian Yahya bin Jarir Al-Ta'i berkata pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qaddama rajulun syai'an baina yadayhi ahabba ilayhi wa la huwa fihi a'zam ajran min waladin qaddamahu baina yadayhi nasnata asyratan sana." Tiada sesuatu yang dapat dikemukakan oleh seseorang di depannya yang sangat dia suka dan dia lebih besar pahalanya daripada putranya yang dikemukakan di depannya sekira usianya 12 tahun. Ya, ini kata ni Rasulullah sebut, dia kata tidak sesuatu yang dapat dikemukakan oleh seseorang di depannya yang sangat dia suka dan lebih besar pahalanya daripada putera yang dikemukakan di depannya sekiranya usia 12 tahun. Anak-anak kita ni tuan-tuan, bila dah sampai ke peringkat yang mereka dah masuk usia yang macam ni adalah satu daripada mendatangkan kesukaan kepada kita. Sebab anak kita telah mencapai usia yang akan masuk ke tahap yang mereka akil baligh, makin besar, dan kita pun merasakan mereka akan menjadi pewaris, pengganti pada kita. Dan di situlah bermulanya, kalau kita tengok dalam uslub pendidikan, dalam kitab Tarbiyah Al-Walad fil Islamiyah, bermula pendidikan itu dikata daripada perkahwinan kita sampai pergaulan kita dengan isteri, sampailah isteri kita mengandung, sampai kelahiran anak dan membesarkan anak. Ini punya tahap uslub pendidikan kita. Jika kita pelihara daripada awal, di segi cara perkahwinan kita, di segi pergaulan dengan isteri, di segi hubungan kita dengan isteri sampai isteri kita mengandung, kemudian di segi bahan makan minum kita salurkan kepada dia sampai anak lahir, sampai anak besar, yang ini kita jaga mengikut
maka kita akan dapat anak yang soleh, anak yang solehah, insya-Allah. Tapi kalau kita tak ambil berat daripada urusan yang agama untuk macam tu, kita dapat anak-anak yang tidak akan mendapat anak yang soleh, anak yang soleh. Tuan-tuan, lepas tu dia jaga. Itu Nabi suruh pilih. Kalau kita tengok balik dalam perkahwinan, Nabi suruh pilih yang pertama sekali orang yang cantik, yang elok, kan? Nabi suruh pilih orang yang ada keturunan yang banyak. Nabi suruh pilih orang berharta. Nabi pilih kata orang yang ada agama, keturunan yang baik dan orang yang ada agama. Maka Nabi kata pilihlah yang agama, yang tidak mengukuhkan kedudukan kita, yang mendapat rahmat daripada Allah dan mendapat kebajikan dalam hidup kita dunia dan akhirat. Rupa lebih kurang pun alhamdulillah, tapi kuat agama. Jika kamu pilih tanpa memilih hak yang kelima ni, kuat agama, dia pilih dasar 4 perkara tu, tak kekal. Katalah kita pilih dasar cantik, agama tak ada, suami tak ada, suami apa? Dia boleh bawa orang lain, jadi masalah, kan? Anak cantik, agama tak ada, dia tak kisah, boleh membelakangkan suami, boleh menduakan suami, boleh mentigakan suami, segala mungkin kan? Orang yang banyak harta, dengan harta tak ada agama, maka dia buat perkara perbelanjaan pada jalan yang Tuhan tak redha. Orang tak ada agama, berboya-boya dia, habiskan duit, pergi melancong sana melancong sini, kan? Hiburan sana hiburan sini. Orang tak ada agama, duit banyak. Nah, pilih yang ketiga, dasar keturunan apa yang boleh melahirkan anak yang banyak, agama tak ada pun tak jadi juga. Dapat sulian anak ramai, 12 orang, 13 orang, tapi anak semua tak menjadi, kan? Macam-macam PM, macam-macam perangai. Sebab acuannya, ibunya orang tak beragama. Nisbah semua kita buat kuih lah, tuan-tuan. Orang buat kuih, dia nak bubuh acuan dalam bau kuih. Kata kuih bau dulu kita, kan? Kita cari acuan yang cantik. Kalau acuan tu rabit, orang tak nak. Bila ketuk-ketuk keluar, bau dulu kita rabit, buat acuan dia rabit. Ibu ni acuan. Sebab tu kata Al-Syahid Al-Ustaz Hasan Al-Banna, Al-Ummu Al-Madrasah, ibu tu sebagai pusat sekolah. Bermula pendidikan ibu, kita nak jadikan sebuah madrasah. Jadi madrasah ni tempat lahir pendidik, melahirkan anak-anak didik yang berjaya, yang melahirkan institusi, yang melahirkan kanak-kanak, anak-anak yang berjaya. Sebab tu dikata Al-Ummu Al-Madrasah. Ibu tu diibarat sebuah sekolah madrasah, melahirkan orang ceria kawan, cerdik pandai, orang yang berilmu. Terus kena cari acuan yang baik, ibu. Tapi kalau ia ni hanya boleh melahirkan anak ramai, tak ada agama, tak jadi anak-anak terbiar. Maka itulah dikata pilih yang beragama, yang boleh mengawal pada 4 perkara, insya-Allah. Kuat agama. Jadi disitulah rahmat. Bila anak kita dah sampai peringkat yang mereka tu dikata dalam umur 12 tahun, maka kita merasakan suatu daripada perkara yang baik bagi kita dan pahala yang amat besar. Kita mendidik anak-anak kita sampai peringkat itu, dan dia sudah masuk peringkat yang akil balik. Sepanjang kita didik mereka tu, Allah akan jadi pahala bagi kita. Bukan kita mendatangkan pahala lah, mendatangkan pahala. Didik anak tu dapat kebajikan, alhamdulillah. Tambah-tambah kita anak perempuan, didik dia dengan baik, jaga dengan baik, maka dapat pahala yang besar. Pada dalam kitab Muhimmah dia kata kita didik anak, jaga anak. Jika kita bangun di awal pagi, tengok dalam anak dan selimut pun tidak kita tolong selimutkan dia, maka dapat ganjaran pahala. Ini cerita dalam kitab Muhimmah. Nanti buka tengok pengajaran-pengajaran dalam pendidikan, dalam masa hubungan anak isteri dengan suami, dengan anak-anak, dengan keluarga kita, isteri dengan suami, suami dengan isteri, ibu bapa dengan anak-anak. Kemudian menamakan anak. Di akhir kitab tu Nabi suruh namakan anak mengikut nama-nama yang sesuai, yang baik, mengikut nama sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini semua
rangkaian pendidikan yang cukup cantik juga. Jadi bila anak kita dah masuk umur 12 tahun, dah masuk kepada aqil baligh, kita pun rasa seronok dan Allah dirahmat. Situlah kejayaan kita mendapat pahala yang besar. Kita didik daripada awal sampai peringkat dah masuk umur macam ni. Nabi kata dapat ganjaran pahala. Juga disabdakan sabar itu pada pukulan pertama, dan jika telah lewat waktu terserah apa sabar atau tidak, maka seseorang yang berakal itu sabar pada awal mula. Jadi kita dipukul, maknanya pukulan pertama kena pada, dan jika telah lewat waktu terserah apa sabar ataupun tidak, maka seorang yang berakal itu sabar pada awal mula. Jadi kita dalam keadaan yang Nabi kata sabar itu pada pukulan yang pertama. Pada kita pendidikan anak-anak, mana Nabi suruh kita pukul, dia kata fadribuhunna. Ini kita rujuk balik dalam hadis. Nabi kata didik anak kamu peringkat 7 tahun dia sembahyang, 8 tahun, 9 tahun, masuk 10 tahun, Nabi kata fadribuhunna. Nabi suruh pukul. Sebab dia tak sembahyang kena pukul. Jangan sebab-sebab lain. Dan pukul dengan sebab tak sembahyang ni pula bukan kita hentam dia sampai pecah berdarah. Nak memberi kesedaran rasa takut meninggalkan perintah Allah. Itu je. Jangan belasah sampai patah, pecah muka, tak boleh. Nak pukul pun tak boleh di badan, di kepala, di muka, di kaki. Merasa boleh menyedarkan tentang dosa meninggalkan sembahyang. Jika kita tak pukul dia, besok Allah pukul kita. Pasal kita tinggalkan anak, biar dia tak sembahyang, kita Nabi kata pukul, kita tak pukul, Allah pukul kita besok. Inilah bahaya-bahayanya kita dalam pendidikan anak-anak, di tanggungjawab besar pada kita. Jadi kena sabar, apa sekalipun dalam pendidikan anak-anak, macam-macam perkara yang kita kena sabar. Dan sikit lagi, Abdullah bin Al-Mubarak ketika kematian putranya didatangi seorang majusi untuk takziah kepadanya, lalu berkata si majusi, seorang yang berakal harus berbuat pada hari ini apa yang akan dilakukan oleh orang yang bodoh sesudah 5 hari. Abdullah bin Al-Mubarak berkata kepada kawannya, catatlah olehmu ini, yakni sedang orang majusi biasa memberi nasihat begitu padahal tidak mengerti pahala dan syurga. Nampak? Majusi ini orang yang berpemahaman apa? Sembah api. Sembah api. Tapi dia boleh bagi nasihat dekat sahabat Abdullah bin Al-Mubarak ketika kematian anak. Nasihat dia, jangan buat kerja bodoh. Jangan buat kerja bodoh pada hari ini sebab kamu kematian anak. Jadi dia kata jangan buat kerja-kerja bodoh dilakukan 5 hari. Abdullah Al-Mubarak kata kepada kawan, catatlah olehmu ini, yang sedangkan orang majusi boleh memberi nasihat begitu padahal tidak mengerti pahala dan syurga. Orang majusi ni mari tolong beri nasihat dekat Abdullah Al-Mubarak, jangan buat kerja bodoh dalam 5 hari ini. Dia berkabung, dia marah, cerca ke apa, tarik baju, jangan. Itu yang dia kata itulah hebat. Majusi ini pun bagi boleh tolong nasihat, bagi tahu yang dia tak tahu tentang pahala syurga neraka apa, tapi dia beri nasihat. Jadi kalau kita pula pergi buat sebaliknya macam tu, pergi menangis, meraung, meratak, koyak baju, tarik rambut, lebih majusi daripada majusi lah. Na'udzubillah. Jangan dibuat benda-benda macam tu, kerja-kerja bodoh. Sabar, Allah menguji kita dengan ujian yang begitu berat. Jadi sebab tu kematian anak, kematian isteri, kematian suami, semua perkara yang berat kita kena tanggung. Bagi orang yang merasa, dia tahu lah. Kita nak cerita lebih-lebih tak boleh. Dan siapa yang kena musibah ujian tu, dia akan rasa macam mana beratnya. Jadi apa sekalipun, bersabarlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti Ustaz kita sambung lagi itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dimanfaatkan oleh kita, rencanakan kepada ini di perkara amal kita sampai
wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Sambungan kita masih lagi dalam bab sabar menghadapi musibah. Sa'id bin al-Musayyab daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya baik dua serangkainya dan alangkah baiknya tambahannya dua serangkai yaitu salawat dan rahmat, sedang tambahannya ialah hidayah. Ketika matinya Ibrahim, putra Rasulullah SAW, menangislah Rasulullah SAW dan mencucur air matanya. Maka ditegur oleh Abdurrahman, ya Rasulullah, tidakkah engkau telah melarang menangis? Jawab Nabi SAW, tidak, tetapi saya dilarang mengintip dan menyanyi, dan buah suara yang bodoh, yang bacol juga dilarang mencakar engkau, mengoyak baju, merintih-rintih syaitan, dan suara nyanyi kerana semata-mata main-main dan seruling syaitan. Tetapi ini air mata rahmat yang diletakkan Tuhan dalam hati hamba-hamba yang belas kasih. Dan siapa yang tidak memberi rahmat tidak mendapat rahmat. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-qalbu yahzan wal 'ainu tamaddana'u wa la kulla. Maka Allah Ta'ala, hati itu merasa duka dan mata terlinanglah air mata tetapi tidak menangani sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sambungan kita dalam bab masih lagi sabar menghadapi musibah. Jadi kata Sa'id al-Musayyab daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguhnya baik dua serangkai dan alangkah baiknya tambahannya dua serangkai yaitu salawat dan rahmat, dan tambahannya adalah hidayah. Jadi apabila kita ditimpa Allah dengan musibah, maka perkataan yang sebaik-baik, yang seelok-elok ialah kita bersalawat ke atas Nabi dan mengucapkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita merasakan tambahan kita mendapat hidayah daripada Allah. Sebab itu yang disebut dalam apa yang telah saya katakan dalam kuliah yang telah lepas, bahawasanya apabila menerima musibah itu Allah mengajarkan kita dengan satu kalimah, dengan ayat yang suci daripada firman Allah. Jadi dengan menyebut kalimah tarji', yaitu kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita akan diberikan Allah ganjaran pahala. Kemudian kita pula akan mendapat rasa ketenangan. Kita rasa tenang oleh kerana kita mengingatkan kepada firman Allah dengan kalimat itu, bahawa
kita daripada Allah datang kepada Allah jua kita kembali. Tak ada satu pun makhluk yang akan kekal, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kalimah yang boleh menenangkan keadaan. Sehingga kan kita dah sebut juga dalam kitab ini pada kuliah yang terlalu, dikatakan apabila kita teringat pada anak kematian anak kita yang mungkin dah lama, kadang-kadang teringat juga, maka disuruh sebut kalimah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk mengembalikan balik ketenangan, agar kita tak kata dihanyut dengan khayalan yang tak baik. Jadi kalau kita berlayan perasaan, kemungkinan akan mari benda yang tak elok, lalu boleh merosakkan dari segi iman kita kepada Allah. Itu bahaya. Mungkin kita bersangka benda-benda tak elok dengan Allah Subhanahu wa taala, yang boleh mencacat cederakan masalah keimanan kepada Allah. Jadi kita bila sebut kalimah itu, maka satu ketenangan yang kita perolehi ialah dikata dengan kita tadi kata Sa'id al-Musayyab yang ambil daripada Umar bin Khattab, maka kita disuruh dua serangkai, iaitu selamat dan rahmat daripada Allah, dan tambahannya ialah hidayah daripada Allah. Jadi mudah-mudahan kita dalam ketika doa yang macam itu nanti dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, diceritakan ketika kewafatan anak putra ataupun anak laki-laki Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi menangis, keluar air mata. Jadi sahabat Abdul Rahman kata, ya Rasulullah, tidakkah engkau telah melarang menangis? Dia kata, Nabi kata dia bukan menangis. Dilarang ialah kita dilarang jangan menyanyi, jangan berteriak-teriak, jangan kita memekik-mekik, jangan kita juga mencakar-cakar muka, merobek-robek atau memoyakkan baju, merintih-rintih. Ini yang tak boleh. Jadi hak keluar air mata ni Nabi kata tak apa, itu perkara biasa, kan? Takkan sampai kayak kesedihan kita dapat dirasai, maka mengalirlah air mata. Tapi yang Nabi tak bagi ini, kata menjawab pertanyaan Abdul Rahman, Nabi kata nak koyak baju, nak tarik rambut, nyanyi-nyanyi macam orang yang bukan Islam tu kan. Dia nak berbunyi mayat dia tunggu sampai 3 hari, panggil Tok Sami mari Tok Ketuk, Tok nyanyi depan rumah tu kan. Kita Islam tak boleh, benda tu haram kan. Ambil tin, ketuk tin, tiup dah, itu tak boleh lah, benda haram. Jadi soal menimpa musibah ni, siapa pun terasa sedih kena membayangkan Nabi seorang Rasulullah, maka dia pun ditihan mata dekat tu lah. Ada lebih jangan dibuat kan? Sampai kita nak koyak baju, sampai nak berborong, sampai nak bergabung, tak makan, tak minum, menjadi orang gila, tak boleh. Benda yang Nabi tak suruh. Jadi ambil peristiwa ni bahawa Rasulullah tetap juga dalam keadaan bersedih dengan menitik air mata tetap keluar air mata. Itu dikatakan pada rahmat Allah, dengan keluar mata terasa juga sedih dan hibur. Bahkan Nabi kata hati Tuhan dalam keadaan itu dilarang kita buat perkara tadi kerana semata-mata main-main ataupun seruling syaitan. Tapi air mata itu merupakan rahmat. Nabi nangis itu keluar air mata itu rahmat. Lain daripada itu jangan. Ditegak oleh Rasulullah SAW. Jadi kata Nabi pula, barang siapa yang tidak dirahmat, tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni kena ada sifat belah kasih. Belah kasih pada anak-anak itu adalah rahmat daripada Allah. Jadi kita belah kasih, sayang pada anak-anak. Tapi sayang kita tu Allah yang menentukan bahawasanya kasih sayang Tuhan bagi sementara aja, yang kekal kita sampai di akhirat. Jadi kita
supaya kita ingat ini dan rahmat Allah. Allah bagi pinjam buat sementara, kasih sayang buat sementara, kemudian tu Allah ambil balik. Dan begitu juga kita pun akan diambil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya akan menghadapi perkara yang sama. Maka sebab itu dikata rahmat belas kasih yang mempunyai daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang tak ada rasa rahmat, tak ada rasa ini, maka dia tak akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kata juga hati berasa duka. Nabi bersabda, hati berasa duka dan mata berlinang air mata, tetapi tidak mengatakan sesuatu yang memurkakan Allah Ta'ala. Yang boleh, maknanya bolehlah kita nak keluar mata sedih itu, ya, tiba-tiba kita dengan kematian anak. Jadi jangan lebih daripada itu. Jangan kita mengeluarkan kata-kata cercaan, penghinaan, maki hamun, kalau yang tak diinginkan yang dilarang, ataupun kita menarik baju koyak, baju tarik kamu, benda-benda semua dilarang. Jadi begitu, ya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata pula, Inna Allah rafa'a anhum al-khata'a wal-nisyan wa ma ukrihu alaihi wa ma la tutiquna wa uhilla lakum fi halil darurah asya'i mimma harrama alaikum wa a'takum khamsa a'takum ad-dunya fadla وسألكموها قرضا فما أعطيتموه منها طيبا إلى أنفسكم جعل لكم تضعيف من 10 إلى 700 إلى ما لا يحصيه الطير والثاني أخذا منكم كرها فأحسبتم وصبرتم ثم جعل لكم به الصلاة والرحمة بقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والسادس لئن شكرتم لأزيدنكم والرابع لو شاء أمسيكم حتى تبلغ ذنوبكم الكفر ثم تاب فأنه يتوب عليه ويحبه حيث قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والخامس لو أعطى جبريل وميكائيل ما أعطاهم لكان قد أجر زادها لهما فقالوا ادعوني أستجب لكم. Hadisnya agak panjang, disebut sesungguhnya Allah memaafkan kamu dalam kekeliruan dan kealpaan, dan yang dipaksakan kepada kamu, dan apa yang kamu tidak kuat melaksanakan, dan dihalalkan kepada kamu dalam keadaan darurat, apa-apa yang telah diharamkan ke atas kamu, dan telah memberi kepada kamu 5. Yang pertama, memberi kepada kamu kekayaan daripada kurniaan Allah. Kemudian Allah meminjam daripada kamu, maka kamu yang berikan suka hati, berikan dengan suka hati, dilipat gandakan kepada kamu daripada 10 sampai 700, bahkan sampai tidak dapat dihitung. Yang kedua, mengambil daripada kamu paksa, tetapi kamu reda dan sabar, maka Allah memberi kepada kamu selawat dan rahmat. Jika kamu syukur, maka akan ditambah. Dan keempat, andaikan kamu berbuat dosa sehingga kafir, kemudian taubat kepada Allah, maka Allah tetap akan memaafkan dan mencintai kamu. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sebut dalam ayat itu, Allah kata inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang taubat dan suka kepada orang-orang yang bersuci. Dan yang akhir, yang kelima, andai kata Jibril dan Mikail diberi sebagaimana yang diberi kepada kamu, dan saya mereka berasa sudah pun luar biasa mendapat pemberian itu, iaitu mendapatkan ud'uni astajib lakum, mintalah kepada kamu kepadaku,
saya akan terima permintaan kamu. Ini hadis berkata Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri. Jadi kata ulama yang terkenal, ini bukan Hasan Basri kita ni, Hasan Basri ulama ni. Ini Hasan Basri ni Qadhi Benjit. Ini Hasan Basri ni ulama yang terkenal, yang mana dia berkata kepada kita, sesungguhnya Allah memaafkan kamu dalam kekeliruan dan kealpaan, dan dipaksa kepada kamu, dan apa yang kamu tidak kuat melaksanakan dihalalkan kepada kamu dalam keadaan darurat, apa-apa yang telah diharamkan atas kamu, dan telah memberi kepada kamu 5. Jadi yang pertama, memberi kepada kamu kekayaan daripada kurniaannya, kemudian Allah meminjam dari kamu, maka yang kamu berikan dengan suka hati dilipat gandakan kepada kamu dari 10 sampai 700, bahkan sampai tidak dapat dihitung. Allah Ta'ala memberi kita dengan nikmat kekayaan. Jadi bila kekayaan yang Tuhan bagi itu tuan-tuan, semua adalah pinjaman belaka. Menjadi hakikat itulah bagi orang yang beriman kepada Allah. Apabila diterima kekayaan, nikmat daripada Allah, maka dia tak akan sombong. Jadi kalau kita mendapat nikmat kekayaan Allah, menjadi hamba Allah yang sombong, ini orang yang tidak beriman. Orang beriman dia tak sombong, sebab itu daripada Allah. Dengan kurniaan Allah tadi ini, digunakan kekayaan dia untuk melaksanakan segala kebajikan yang dituntut oleh Allah kepada orang-orang yang macam ini. Maka dia akan menjadi orang yang lebih banyak melakukan kebajikan. Dengan dikurniakan harta kekayaan, maka dikurniakan pula diberi kepada orang lain bagi dapat merasakan sama. Sebab Tuhan pinjam kat kita, bukan Tuhan bagi kita. Jadi sebab itu dibelanjakan hartanya pada jalan Allah. Maka yang kamu berikan dengan suka hati dilipat gandakan. Itu maknanya kita kalau kita bagi daripada harta itu, daripada 70 sampai 700 sampai tak dapat nak dihitung, kata Hasan Al-Basri. Orang yang banyak sumbang dan harta kekayaan jalan Allah ni, tingkat tak dapat nak dihitung banyaknya, Allah gandakan pahala. Dia tak terlekut. Itu kita kena faham. Semua tu Tuhan pinjam, Tuhan bagi kat kita sementara, Tuhan bagi nikmat, maka kita pun guna nikmat buat jalan Allah kepada kita. Allah akan melipat gandakan kepada kamu, maka yang kamu berikan dengan suka hati itu dilipat ganda kepada kamu daripada 10 sampai 700, bahkan sampai tidak dapat dihitung, kata Hasan Al-Basri. Yang kedua, mengambil daripada kamu paksa tetapi kamu rela dan sabar, maka Allah memberi kepada kamu selawat dan rahmat. Apa dia ni? Kematian. Kita cerita tadi lah. Itu kata Sa'id Al-Musayyab daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengambil 2 rangkaian, iaitu selawat dan rahmat, iaitu mati. Itu yang dikata Hasan Basri, mengambil daripada kamu paksa tapi kamu rela dan sabar, Allah ambil nyawa. Mana kita boleh tentu pada masa mana berlaku? Kita suka ke tak suka apa benda tetap berlaku, wajib berlaku. Itu kata Hasan Basri, perkara yang tetap yang terpaksa, tapi kita rela dan sabar. Nak boleh tahan, nak tunggu sekejap, nak ambil sembahyang, tunggu sekejap, ada Tuhan tak ada, sampai masa yang ini kita ada makan minum elok-elok, sama-sama minum. Kawan kita mari sembahyang jemaah, dia masuk pintu depan, saya masuk pintu belakang, lalu masuk sama-sama. Hari itu dia masuk pintu depan, dia masuk pintu belakang. Dia belajar angkat tangan gitu, kita pun angkat tangan. Keluar jemaah pun dia beralih angkat tangan, cuba angkat tangan. Balik sampai rumah, nak buka baju tak sempat, kawan tadi pula. Dia kata kawan kita dah jatuh lah.
terus ke ICU, layak, masuk sana seminggu, terus kembali ke rahmatullah. Darah dipecah, terlampau tinggi darah dipecah, masuk dalam otak. Kata doktor, terlampau tinggi darah. Kan, penyakit darah tinggi. Yang kawan kita ni pula sama-sama nak makan, meninggal kat meja makan. Tak sempat makan, order laksa. Nak rasa laksa Penang. Kan? Tuan kedai baru dah potong daun, potong uncang-uncang nak bubuk, dia dah meninggal. Tak sempat makan laksa. Itulah ketentuan Allah. Kita mau tak mau, tetap kena terima. Itu kenyataan. Itu kata Hasan Basri. Paksa Allah ambil, kita kena rela dan sabar. Ini semua kehendak Allah. Jadi itulah kita kena salawat dan rahmat kepada Allah. Yang ketiga, jika kamu syukur maka akan ditambah. Itu dengan firman Allah dikata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan lagi baginya. Dan barang siapa kufur dengan Allah, inna 'adzabi lasyadid, Allah berikan azab yang pedih. Jadi kita ini semua bersyukur kepada Allah. Jangan kita jadi manusia yang kufur kepada Allah. Kufur ni banyak, kufur nikmat. Kan? Tuhan bagi harta kekayaan, kita jadi jahat. Dengan harta kita berkoyak-koyak melakukan kemaksiatan. Tuhan turunkan azab. Inna azabi lasyadid, Allah berikan azab yang amat pedih. Macam dicerita di dunia kan. Orang Arab yang kaya, apa dia? Dengan kusyuk. Orang Arab jutawan kaya. Buat di sana atas kapal. Berkoyak-koyak dengan harta kekayaannya. Seronok. Akhirnya mati dengan kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak disuruh macam tu. Maka dengan harta kekayaan yang amat Tuhan bagi itu, maka dibelanjakan pada jalan yang Allah Taala redha. Itu peringatan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kita hendaklah jadi orang yang bersyukur di atas nikmat yang Allah Taala bagi. Allah akan tambahkan kita. Yang keempat, andai kata kamu berbuat dosa sehingga kafir kemudian taubatlah kepada Allah, maka Allah tetap akan memaafkan bagi kamu. Maka turunlah ayat Allah menyatakan kepada kita dalam perkara itu yang dirujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini para ulama gunakan dalam dua. Satu untuk menyucikan anggota yang zahir, dan satu lagi juga untuk menyuci anggota kita yang batin. Jadi ulama fiqh memakai yang ini, ulama tasawuf memakai yang ini. Dia kata pembersihan itu membersihkan pada dua. Kita mengambil air sembahyang, membersihkan anggota kita yang zahir. Kita nak bertaubat, yang tu dalam bab bersih dalam anggota kedalaman. Yang itu digunakan yuhibbut tawwabin. Jadi kita nak bersih dalam, kita nak bertaubat, bukan boleh ambil benda cuci masuk. Mana boleh tu? Kan? Kita kata nak bersih, ambil pelorok telan, bagi rampai kita. Nak cuci di dalam, kena bertaubat kepada Allah. Nak cuci di luar ni boleh lah. Pakai baju kotor, kena ni, basuh, guna sabun tak keluar pun. Pelorok tak? Nak bersih. Jadi bab taharah ada dua. Taharah pada zahir, taharah pada batin. Dan ada dua. Jadi nak bercuci dalam bab ni, dia kata bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita buat dosa sehingga kafir pun, kemudian taubat kepada Allah, maka Allah tetap akan memaafkan dan mencintai kamu.
Allah kasih sayang kepada orang yang bersih. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Taala sayang kasih kepada orang yang bersih, yang mencucikan diri. Jadi bila kita bersihkan diri kita, cucikan diri kita, maka kita dikategorikan orang yang dikasihi oleh Allah. Allah sayang. Waktu kita bertaubat ni, kata Imam Ghazali wajib bertaubat. Itu dalil dalam Quran. Bukan benda sunat, bukan benda harus. Sembahyang sunat lah. Sunat taubat. Bertaubat tu wajib. Jangan berkata sunat. Sembahyang itu sunat. Belum kita tidur ke, nak tidur, sembahyang 2 rakaat, sunat taubat, minta ampun dengan Allah. Pokok kita mati dalam tidur, kan? Jadi sebelum nak tidur tu, ambil sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat taubat, mohon ampun kepada Allah. Seandainya Allah ambil nyawa kita, kita dah bersedia dan mohon keampunan sebelum kita tidur. Jadi sebab tidur tu sebahagian daripada mati. Khilaf ulama kata roh kita sebahagian dah keluar, kata ulama roh kita dah keluar semua, yang kata berada di kawasan di luar ni. Wallahu a'lam. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Jadi kita terima pandangan khilaf ulama tu. Oleh kerana Tuhan tu Maha berkuasa. Jika dia keluar semua nak kubur balik pun, ada siapa nak boleh kacau dia? Tuhan nak ambil separuh, tinggal separuh, hak dia. Tuhan nak keluar letak kat hidung, kat mulut, hak dia. Itu kita kata innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Baca kata Syekh Imam Ibn Taymiyah, semua tu terletak pada dalil Allah, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Apa pun Tuhan boleh buat. Tuhan nak tarik keluar semua, kan? Masa kita hidup, pada dekat-dekat nanti Tuhan masuk balik kita sedar baru. Itu yang Nabi ajar kita. Dan sedar kita bangkit daripada tidur. Nabi suruh baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Itu memuji Allah, segala puji-pujian bagi Allah yang menghidupkan kita semula yang telah kita mati tadi ini. Dibangkitkan kita pada pagi ini, alhamdulillah. Kita bangkit terus, tak ada apa dah. Jangan lupa nak makan pun lupa baca bismillah. Setelah tu dah berojok ni kita. Bukannya teruk pun nak baca doa tu banyak-banyak, bismillah pun tak sempat. Dah. Dan makan sampai 2 pinggan baru teringat tak bismillah. Dia kata tak apa, boleh baca, ada lagi doa, baca. Itulah kelalaian kita. Jadi bangkit itu, maka kita ingat baca doa yang Nabi ajar. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita semula, yang telah Allah mematikan kita, dibangkit semula di pagi-pagi ini, alhamdulillah. Jadi itulah. Maka kita bila berbuat dosa dalam keadaan sehingga kafir pun, kata Hasan Al-Basri, kemudian bertaubat, maka Allah tetap memaafkan dan mencintai kamu. Jadi itulah dalil yang Allah kata, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih sayang kepada orang yang bertaubat. Allah kasih sayang, Allah cinta kepada orang yang bersih, yang suci. Jadi kita ni nak bersih, waktu para ulama fiqh, kan? Ulama fiqh dituntutkan kita ni mengambil wudu, sentiasa berwudu. Sebab bila kita berwudu, berada dalam keadaan kita bersih. Bila kita tanpa wudu, kita dalam keadaan berhadas kecil. Jadi bila kita ambil sembahyang, kita bersih. Allah sayang. Kita kena nak sembahyang, baru ambil dah. Lagi tak sembahyang, tak ambil. Dalam kitab Tarbiyah Al-Walad fi Islamiyah, karangan almarhum Syekh Abdullah Nasir Alwan, dia mengatakan merujuk kepada hadis, Nabi suruh ambil air sembahyang ketika kita nak makan. Nabi kata nak berkatkan makan minum kamu tu, nak masuk dalam tubuh dari terjadi daging darah kita. Nak dapat keberkatan, ambil air sembahyang sebelum kita makan. Tuhan sayang.
Allah Tuhan. Tak nak Tuhan kasih ke kita, sayang ke kita, sentiasa berwudu. Kan yang berat sangat, kan yang payah sangat. Dengan isteri Nabi pun Nabi sebut, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata selalulah dibasahkan muka kamu dengan air, basuh dengan air. Makna basuh dengan air, dengan kita berwudu. Jadi kita pun, tuan-tuan boleh rasa tak? Kita dengan ada air sembahyang, dengan tak ada air sembahyang, kita rasa apa? Kan? Kita rasa ketenangan dan keselesaan dalam hidup kita berwudu. Cuba kita tak ada air sembahyang, rasa limai, rasa gelisah, rasa apa tak kenal kan? Tapi bila kita ada wudu, ada satu ketenangan dalam diri kita. Cuba kita amalkan hidup macam ni. Waktu tu saya bergaji di pondok dulu, dia habis air sembahyang, dia balik ambil. Rumah dia dekat. Kalau dia bunyi enjin motor dia tu, dia balik ambil sembahyang. Faham kan? Kadang-kadang dia mari nak mengajar kita tu, dia patah balik. Dia letak kitab dia sekejap, balik ambil sembahyang. Lepas tu baru mengajar kita. Habis mengajar kita pula, balik ambil sembahyang. Mari sembahyang jemaah kita di pondok. Hari-hari macam tu. Sampailah di saat terakhir sebelum dia mati, saya jumpa dengan dia. Muka dia masih tetap berseri dan cantik lagi, walaupun usia 80. Cergas, ingatan kuat, mata terang, semuanya. Dia balik daripada umrah, sesak nafas dekat KLIA. Turun masuk kat dia menunggu tu, sesak nafas. Jadi orang musuh masuk hospital, meninggal dia hospital. Mudah, meninggal mudah. Balik jemaah umrah, dia buat package umrah haji. Jadi gitu. Jadi amalan hidup dia jasa dia. Jadi kita dengan hikmah mengambil sembahyang banyak. Nanti sila lihat dalam fadilat ni dalam kitab Bimbingan Mukmin jilid yang pertama, karangan Imam Al-Ghazali. Jangan tengok berita harian. Tengok berita harian urusan tak cukup. Tengok dalam kitab Bimbingan Mukmin ada kelebihan solat, kelebihan wudu. Cara ringkas dicerita dalam kitab Bimbingan Mukmin. Jadi bila kita berwudu ni, Tuhan sayang, nak bersih di dalam dosa-dosa kita, nak bersihkan segala kekotoran dosa-dosa kita yang terpalit dengan dosa dan noda, kita kena bertaubat. Taubatan nasuha. Kita tak boleh nafikan kita di banyak dosa dengan ibu bapa kita, dosa dengan kawan rakan kita, dosa dengan guru kita, dosa dengan jiran-jiran tetangga kita, dosa dengan adik-adik kita, dosa dengan isteri kita, dosa dengan anak-anak kita. Allah, dosa banyak. Jadi nak bersih itu dengan cara kita bertaubat. Syarat-syarat taubat sila tengok di dalam kitab Minhajul Abidin. Macam mana kita nak bertaubat, macam mana syarat-syarat taubat, apa kalau yang kita sebut tentang taubat ini. Adakah kita hanya kita mengaku bertaubat kepada Allah, cukup kata-kata? Ini kita, dia kata aku bertaubat tak buat dah, cukup kata-kata? Dia bukan macam tu. Dia kena ada syarat-syarat taubat. Nak mencampaikan syarat kata taubat nasuha, ada syarat-syarat. Ini kita kena rujuk dalam kitab Minhajul Abidin. Di sana diurai secara terperinci terhadap taubat. Dalam kitab kita ni akan sampai insya-Allah. Jadi itu nak bersihkan diri kita daripada dosa dan noda yang terpalit dan tercemar dengan dosa dan noda. Dia suruh kita bertaubat kepada Allah. Yang kelima, andaikan Jibril dan Mikail diberi sebagaimana yang diberi kepada kamu, nescaya mereka berasa sudah luar biasa mendapat pemberian itu, iaitulah apa dia? Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala suruh mintalah kepadaku, nescaya aku terima permintaan kamu.
Ni Allah berfirman. Itu kata Hasan Al-Basri, seandainya malaikat Jibril dan Mikail diberi sebagaimana diberi kepada kamu ni, nescaya sudah luar biasa mendapat pemberian ini. Ni pemberian yang cukup istimewa. Dan kita ni disuruh minta, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku bagi. Jangan minta kat lain. Diminta dekat tokong, diminta dekat apa. Ada orang kita ni, anak dia sakit, pergi masuk dalam lubang batu untuk Sami tu, minta untuk Sami. Astagfirullah. Dah tak ada arah dah. Tak tahan menanggung derita anak dia sakit. Takkan sampai sanggup punya puak untuk Sami kot. Kita ada Tuhan, Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala. Kan? Ini perkara-perkara ni lah kita terlampau dah, tak boleh nak kawal. Dah sampai peringkat kita dah lupa kepada Allah. Astagfirullah. Nah, ingat, semua itu adalah merupakan ujian, musibah yang Allah timpa. Maka kita itulah kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia mari ketenangan tu, kita ingat Allah. Bila ingat Allah, tak akan berlaku perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah, yang boleh merosakkan ibadat kita, yang tidak boleh mendatangkan dosa lagi pada kita dah. Kita tak buat benda-benda tak elok. Jadi kita bila kena macam tu, ujian Allah, biasalah kita sakit ni, apa pun kita munajat, mintalah kepada Allah. Di waktu-waktu pagi, doa kita mustajab. Dan waktu pagi sebelum fajar, sebelum datangnya subuh, sebelum terbit fajar subuh tu, kita baca Quran, minta kepada Allah. Sembahyang hajat, minta kepada Allah. Ijabah. Mudah-mudahan kita tidak terkeluar daripada perkara-perkara yang tak disuruh ataupun ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena beringat. Dia bagi ujian ni sampai kita menggelabah, sampai kita tak ada arah. Sanggup kita melakukan benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Apa pun minta dekat Tuhan. Itu yang kita gunakan kaedah sembahyang hajat. Sembahyang hajat tu kan takkan nak minta saja. Jadi kita sembahyang 2 rakaat, minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Apa pun Allah kata, ud'uni astajib lakum, minta aku bagi kepada kamu. Itulah 5 perkara yang disebut oleh Hasan Al-Basri untuk menjadikan bimbingan pedoman kepada kita agar kita tidak membawa kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadat dan akidah kita kepada Allah. Pelihara pada. Baik, kemudian Yahya bin Jarir Al-Ta'i berkata pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qaddama rajulun syai'an baina yadayhi ahabba ilayhi wa la huwa fihi a'zam ajran min waladin qaddamahu baina yadayhi nasnata asyratan sana." Tiada sesuatu yang dapat dikemukakan oleh seseorang di depannya yang sangat dia suka dan dia lebih besar pahalanya daripada putranya yang dikemukakan di depannya sekira usianya 12 tahun. Ya, ini kata ni Rasulullah sebut, dia kata tidak sesuatu yang dapat dikemukakan oleh seseorang di depannya yang sangat dia suka dan lebih besar pahalanya daripada putra yang dikemukakan di depannya sekiranya usia 12 tahun. Anak-anak kita ni tuan-tuan, bila dah sampai ke peringkat yang mereka dah masuk usia yang macam ni adalah satu daripada mendatangkan kesukaan kepada kita. Sebab anak kita telah mencapai usia yang akan masuk ke tahap yang mereka akil balik, makin besar, dan kita pun merasakan mereka akan menjadi pewaris, pengganti pada kita. Dan di situlah bermulanya, kalau kita tengok dalam uslub pendidikan, dalam kitab Tarbiyah Al-Walad fil Islamiyah, bermula pendidikan itu dikata daripada perkahwinan kita sampai pergaulan kita dengan isteri, sampailah isteri kita mengandung, sampai kelahiran anak dan membesarkan anak. Ini punya tahap uslub pendidikan kita.
Jika kita pelihara daripada awal, di segi cara perkahwinan kita, di segi pergaulan dengan isteri, di segi hubungan kita dengan isteri sampai isteri kita mengandung, kemudian di segi bahan makan minum kita salurkan kepada dia sampai anak lahir sampai anak besar, yang kita jaga mengikut dalam kacamata Islam, maka kita akan dapat anak yang soleh, anak yang solehah, insya-Allah. Tapi kalau kita tak ambil berat daripada urusan yang agama untuk macam tu, kita dapat anak-anak yang tidak akan mendapat anak yang soleh, anak yang soleh. Sebab kita jaga. Ini Nabi suruh pilih. Kalau kita tengok balik dalam perkahwinan, Nabi suruh pilih yang pertama sekali orang yang cantik, yang elok, kan? Nabi suruh pilih orang yang ada keturunan yang banyak. Nabi suruh pilih orang berharta. Nabi pilih kata orang yang ada agama, keturunan yang baik dan orang yang ada agama. Maka Nabi kata pilihlah yang agama, yang tidak mengukuhkan kedudukan kita, yang mendapat rahmat daripada Allah dan mendapat kebajikan dalam hidup kita dunia dan akhirat. Rupa lebih kurang pun alhamdulillah, tapi kuat agama. Jika kamu pilih tanpa memilih hak yang kelima ni, kuat agama, dia pilih dasar 4 perkara tu, tak kekal. Katalah kita pilih dasar cantik, agama tak ada, suami tak ada, suami apa? Dia boleh bawa orang lain, jadi masalah kan? Anak cantik, agama tak ada, dia tak kisah, boleh membelakangkan suami, boleh menduakan suami, boleh mentigakan suami, segala mungkin kan. Orang yang banyak harta, dengan harta tak ada agama, maka dia buat perkara perbelanjaan pada jalan yang Tuhan tak redha. Orang tak ada agama, berpoya-poya dia, habiskan duit di melancong sana melancong sini, kan? Hiburan sana hiburan sini. Orang tak ada agama, duit banyak. Nak pilih yang ketiga, dasar keturunan apa nak boleh melahirkan anak yang banyak, agama tak ada, pun tak jadi juga. Dapat sulian, anak ramai, 12 orang, 13 orang, tapi anak semua tak menjadi, kan? Macam-macam macam-macam perangai. Sebab acuannya, ibunya orang tak beragama. Misbah semua kita buat kuih lah tuan-tuan. Orang buat kuih, dia nak bubuh acuan dalam bau kuih, kata kuih bau dulu kita kan. Kita cari acuan yang cantik. Kalau acuan tu rabit, orang tak nak. Bila ketuk-ketuk keluar nanti, bau dulu kita rabit, buat acuan dia rabit. Ibu ni acuan. Sebab perkataan Syahid Al-Ustaz Hasan Al-Banna, Al-Ummu Al-Madrasah, ibu tu sebagai pusat sekolah. Bermula pendidikan ibu, kita nak jadikan sebuah madrasah. Jadi madrasah di tempat lahir mendidik, melahirkan anak-anak didik yang berjaya, yang melahirkan institusi, yang melahirkan kanak-kanak, anak-anak yang berjaya. Sebab itu dikata Al-Ummu Al-Madrasah. Ibu itu diibarat sebuah sekolah madrasah, melahirkan orang cendekiawan, cerdik pandai, orang yang berilmu. Nah, kita nak cari acuan yang baik, ibu. Tapi kalau ianya hanya boleh melahirkan anak ramai, tak ada agama, tak jadi. Anak-anak terdiam. Maka itulah yang kata pilih yang beragama, yang boleh mengawal pada 4 perkara, insya-Allah. Kuat agama. Jadi disitulah rahmat. Bila anak kita dah sampai peringkat yang mereka tu dikata dalam umur 12 tahun, maka kita merasakan suatu daripada perkara yang baik bagi kita dan pahala yang amat besar. Kita mendidik anak-anak kita sampai peringkat itu, dan dia pula masuk peringkat yang akil baligh. Sepanjang kita didik mereka tu, Allah akan cari pahala bagi kita. Bukan kita mendatangkan pahala lah, mendatangkan pahala. Didik anak tu dapat kebajikan, alhamdulillah. Tambah-tambah kita anak perempuan, didik dia dengan baik, jaga dengan baik, maka dapat pahala yang besar. Pada dalam kitab Muhimmah dia kata kita didik anak, jaga anak. Jika kita bangun di awal pagi, tengok dalam anak dan selimut pun tidak kita tolong selimutkan dia, maka dapat ganjaran pahala. Ini cerita dalam kitab Muhimmah. Nanti buka tengok pengajaran-pengajaran dalam pendidikan, dalam masa hubungan anak isteri dengan suami, dengan anak-anak.
dengan keluarga kita, isteri dengan suami, suami dengan isteri, ibu bapa dengan anak-anak. Kemudian menamakan anak. Di akhir kitab tu Nabi suruh namakan anak mengikut nama-nama yang sesuai, yang baik, mengikut nama sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini semua rangkaian pendidikan yang cukup cantik juga. Jadi bila anak kita dah masuk umur 12 tahun, dah masuk kepada aqil baligh, kita pun rasa seronok dan Allah beri rahmat. Situlah kejayaan kita mendapat pahala yang besar. Kita didik daripada awal sampai peringkat dah masuk umur macam ni. Nabi kata dapat ganjaran pahala. Juga disabdakan sabar itu pada pukulan pertama. Dan jika telah lewat waktu terserah, apa sabar atau tidak, maka seseorang yang berakal itu sabar pada awal mula. Jadi kita dipukul, maknanya pukulan pertama kena bala, dan jika telah lewat waktu terserah, apa sabar ataupun tidak, maka seorang yang berakal itu sabar pada awal mula. Jadi kita dalam keadaan yang Nabi kata sabar itu pada pukulan yang pertama. Padahal kita pendidikan anak-anak, mana Nabi suruh kita pukul. Dia kata fadribuhunna. Ini kita rujuk balik dalam hadis. Nabi kata didik anak kamu peringkat 7 tahun dia sembahyang, 8 tahun, 9 tahun, masuk 10 tahun. Nabi kata fadribuhunna. Nabi suruh pukul. Sebab dia tak sembahyang kena pukul. Jangan sebab-sebab lain. Dan pukul dengan sebab tak sembahyang ni pula bukan kita hentam dia sampai pecah berdarah. Nak memberi kesedaran rasa takut meninggalkan perintah Allah. Itu je. Jangan belasah sampai patah, pecah muka, tak boleh. Nak pukul pun tak boleh di badan, di kepala, di muka, di kaki. Merasa boleh menyedarkan tentang dosa meninggalkan sembahyang. Jika kita tak pukul dia, besok Allah pukul kita. Pasal kita tinggalkan anak, biar dia tak sembahyang, kita Nabi kata pukul, kita tak pukul, Allah pukul kita besok. Inilah bahaya-bahayanya kita dalam pendidikan anak-anak, menjadi tanggungjawab besar pada kita. Jadi kena sabar. Apa sekalipun dalam pendidikan anak-anak, macam-macam perkara yang kita kena sabar. Dan sekali lagi, Abdullah bin Al-Mubarak ketika kematian putranya didatangi seorang majusi untuk takziah kepadanya, lalu berkata si majusi, seorang yang berakal harus berbuat pada hari ini apa yang akan dilakukan oleh orang yang bodoh sudah 5 hari. Abdullah bin Al-Mubarak berkata kepada kawannya, catatlah olehmu ini, yakni sedang orang majusi biasa memberi nasihat begitu padahal tidak mengerti pahala dan syurga. Nampak? Majusi ini orang yang berpahaman apa? Sembah api. Sembah api. Tapi dia boleh bagi nasihat dekat sahabat Abdullah bin Al-Mubarak ketika kematian anak. Nasihat dia, jangan buat kerja bodoh. Jangan buat kerja bodoh pada hari ini sebab kamu kematian anak. Jadi dia kata jangan buat kerja-kerja bodoh dilakukan 5 hari. Abdullah Al-Mubarak kata kepada kawan, catatlah olehmu ini, yang sedangkan orang majusi boleh memberi nasihat begitu padahal tidak mengerti pahala dan syurga. Orang majusi ni mari tolong beri nasihat dekat Abdullah Al-Mubarak, jangan buat kerja bodoh dalam 5 hari ni. Dia berkabung, dia marah, cerca ke apa, tarik baju, jangan. Itu yang dia kata itulah hebat. Majusi ni pun bagi boleh tolong nasihat, bagi tahu yang dia tak tahu tentang pahala syurga neraka apa, tapi dia boleh nasihat. Jadi kalau kita pula pergi buat sebaliknya macam tu, pergi menangis, meraung, meratak, koyak baju, tarik rambut, lebih majusi daripada majusi lah. Na'udzubillah. Jangan buat benda-benda macam tu, kerja-kerja bodoh. Sabar, Allah menguji kita dengan ujian yang begitu berat. Jadi sebab tu kematian anak, kematian isteri, kematian suami, semua perkara yang berat kita kena tanggung. Bagi orang yang merasa, dia tahulah. Kita nak cerita lebih-lebih tak boleh. Dan siapa yang kena musibah dia akan rasa macam mana beratnya. Jadi apa sekalipun
bersabarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti Ustaz kita sambung lagi itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dimanfaatkan oleh kita dan jaga kepada orang ini di bekalan amal kita sampai sekali insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.